Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan kertas kerja berkaitan ekonomi Islam, iaitu kajian terhadap Ar-Rahnu. Saya Hanif Azizi bin Rosmadi dan sekarang saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Ar-Rahnu adalah merupakan skim pajak gadai Islam yang memenuhi dan patuhi syariah. Ar-Rahnu adalah merupakan perkataan yang diambil oleh bahasa Arab, iaitu ran, yang membawa maksud gadai. Tujuan Ar-Rahnu adalah sama dengan pembiayaan pribadi, iaitu mencagarkan emas untuk memperolehi wang tunai. Sekiranya peminjam tidak berupaya untuk bayar kembali pembiayaan tersebut, peminjam tidak perlu risau kerana emas yang telah dicagarkan oleh peminjam kepada pembiaya. Konsep Ar-Rahnu memberikan banyak manfaat kepada kedua pihak, di antara pembiaya dan peminjam. Ini kerana peminjam dapat memperolehi wang tunai untuk digunakan pada waktu kesempitan, manakala pembiaya mendapat emas milik peminjam sebagai cagaran. Ar-Rahnu mula diperkenalkan di Malaysia oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ataupun singkatannya YAPIM, dan kemudian diikuti oleh institusi-institusi lain seperti Kedai Ar-Rahnu atau nama singkatannya KAR, iaitu milik Pemodalan Kelantan Berhad, dan Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu Muassasah Gadaian Islam Terengganu atau singkatannya MGIT. Pada hari ini, terdapat juga bank dan koperasi yang lain turut menawarkan skim Ar-Rahnu ini. Baiklah, saya Muhammad Farhan Minuri Syam akan sambung dengan tujuan Ar-Rahnu. Antara tujuan Ar-Rahnu diwujudkan ialah yang pertama untuk menjadikan riba dan ghara dapat dihapuskan dengan tindakan oleh sistem kewangan Islam pada hari ini dengan berkembang ke arah pembiayaan pajak gadai. Selain itu ialah untuk menghilangkan hasil bunga atau faedah yang dikenakan kepada peminjam oleh pembiaya sebagai ganjaran untuk meminjam wang tunai. Ia juga untuk membantu peniaga-peniaga secara kecilan untuk mempunyai modal bagi perniagaan tersebut dengan memberikan bantuan secara kewangan dengan pantas dan senang berbanding prosedur perbankan biasa. Di samping itu, ia juga untuk membantu individu menjana lebih banyak wang dari segi kewangan tanpa perlu meminjam wang dari saluran mahal seperti SETI, syarikat pinjaman atau lebih dikenali di Malaysia sebagai Ahlang. Seterusnya, ia dapat juga untuk menolong mereka yang berpendapatan rendah yang tidak mendapat layanan dari institusi kewangan. Dan akhir sekali ialah untuk menyokong status sosioekonomi masyarakat berpendapatan rendah dibangunkan dengan memainkan peranan sebagai penaja pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah bin Abdul Qadir. Saya akan membentangkan konsep Ar-Rahnu. Konsep Ar-Rahnu dapat dilaksanakan dengan memenuhi 3 kontrak, iaitu Qardul Hasan, Wadiah Yad Damanah dan Al-Ujrah. Qardul Hasan bermaksud pembiayaan yang tidak mengenakan apa-apa charge selain daripada pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan bahasa Melayu. Wadiah Yad Damanah ialah penggadai. Penggadai mengamanahkan pemajak menjaga barang gadaian sepanjang tempoh pinjaman. Al-Ujrah pula ialah sebuah kontrak dan kandungannya menyatakan bahawa pemajak dibenarkan mengenakan sedikit charge sebagai upah menjaga emas yang dicagarkan oleh penggadai. Sekarang saya akan membentangkan rukun Ar-Rahnu. Rukun Ar-Rahnu ini terbahagi kepada 4, dan yang pertama ialah akidat. Akidat ialah dua pihak yang berkontrak yang merupakan penggadai iaitu rahin dan penerima gadai iaitu murtahin. Penggadai ialah orang yang berhutang atau meminjam wang dan bertanggungjawab membayar semula wang yang dipinjam kepada penerima gadaian. Penerima gadaian pula merupakan individu yang memegang barang yang digadaikan oleh penggadai dan orang yang dihutang oleh penggadai. Kedua-dua penerima gadai dan penggadai
haruslah memenuhi syarat-syarat untuk meneruskan urusan tersebut. Syarat pertama ialah mukallaf, iaitu berakal, baligh dan tidak dilarang untuk menguruskan harta tersebut. Syarat kedua ialah kedua pihak melakukan secara sukarela, iaitu tanpa paksaan oleh mana-mana pihak. Syarat ketiga ialah kelayakan memberi dan menerima gadaian haruslah dititik beratkan. Dan seterusnya, syarat keempat ialah wali dan juga pemegang wasiat tidak dibenarkan untuk menggadaikan harta yang terletak di bawah jagaan mereka dan juga menerima gadaian harta orang di bawah mereka. Namun, para ulama fiqh berpendapat terdapat dua keadaan yang membenarkan seperti keadaan darurat dan gadaian dilakukan atas sebab-sebab yang jelas iaitu untuk kebaikan jagaan mereka. Rukun kedua pula ialah sihah, iaitu lafaz kontrak. Lafaz kontrak ialah merupakan penawaran dan persetujuan, iaitu satu ucapan yang merujuk kepada penggadaian dan pakatan oleh kedua-dua pihak untuk menerima gadaian tersebut. Sebagai contoh, penggadai berkata, "Saya gadaikan tanah ini dengan hutang yang saya ambil daripada awak." Dan kemudian pemiutang membalas, "Saya setuju." Lafaz tersebut dirujuk sebagai lafaz kontrak sihah kerana disyaratkan akibat gadaian adalah kontrak melibatkan pertukaran harta. Orang bisu juga boleh melaksanakan rukun kedua ini melalui bahasa isyarat ataupun penulisan. Rukun ketiga pula ialah marhun, iaitu barang gadaian. Barang gadaian ialah barang yang diberikan oleh penggadai kepada penerima gadaian untuk disimpan sebagai cagaran kepada hutangnya. Barang yang diserahkan oleh penggadai mesti merupakan barang yang wujud suatu kontrak itu dimeterai. Harta yang diiktiraf, bernilai dan boleh diserah dan menjadi milik penggadai secara sah atau berada dalam kekuasaannya. Menggadaikan anak lembu yang bakal dilahirkan adalah tidak sah kerana ia belum wujud suatu kontrak dimeterai. Hutang juga tidak sah untuk digadaikan kepada seseorang kerana hutang tidak boleh diserahkan. Selain itu, burung yang sedang berterbangan juga tidak boleh digadaikan kerana ia tidak boleh diberikan suatu itu. Barang yang digadai tidak perlu menjadi milik penggadai sepenuhnya dan ianya adalah sah untuk digadaikan bahagian miliknya sahaja. Sebagai contoh, kenderaan atau rumah. Gadaian ini dirujuk sebagai gadaian kongsi, iaitu sesiapa yang berkongsi harta yang tidak boleh diagihkan atau dileraikan dibolehkan untuk menjual bahagiannya. Dan akhir sekali ialah rukun keempat iaitu marhun bihi, hutang. Hutang ialah hak penerimaan gadaian yang perlu dibayar semula oleh penggadai dan gadaian dilakukan sebagai timbal balas kepadanya. Syarat pertama yang perlu dipatuhi ialah berbentuk hutang, iaitu sesuatu perkara yang disahkan sebagai tanggungan seperti mata wang yang diguna pakai untuk menilai sesuatu benda, seperti contoh ringgit, dolar, dirham dan lain-lain. Dan syarat kedua ialah hutang tersebut menjadi tanggungan penggadai terhadap penerima gadai secara sah, seperti bayaran semula bagi barang yang digadai selepas kontrak dipersetujui meskipun barang tersebut belum diterima penerima gadai. Syarat yang terakhir iaitu syarat yang ketiga ialah jumlah dan sifat hutang mestilah diketahui oleh kedua-dua pihak, iaitu penggadai dan penerima gadai. Ini kerana kedua-dua pihak tersebut haruslah mengenal pasti jumlah yang digadaikan tanpa menimbulkan perasaan was-was agar urusan tersebut adalah sah. Walaupun penerima gadai mengetahui jumlah yang digadaikan, sekiranya penggadai tidak dapat mengenal pasti jumlah gadaian, sudah tentu
Gadai urusan tersebut dianggap tidak sah dan penggadai juga tidak boleh untuk membayar semula penerima gadai mengakibatkan barang gadaian tersebut harus dilelang. Seterusnya adalah ciri-ciri ar-rahnu. Ciri-ciri ar-rahnu. Kawalan had pembiayaan ar-rahnu adalah berjumlah pembiayaan yang diberikan oleh koperasi pada setiap pajak gadai, iaitu tidak melebihi RM50,000 atau melebihi 70% dari nilai marhum, mengikut mana yang rendah. Sebenarnya adalah tempoh gadaian ialah tempoh penagihan maksimum atau untuk aktiviti ar-rahnu iaitu hanya 6 bulan. Upah simpanan pula harus dikira berdasarkan nilai marhum yang tempoh berangka bulan pembayaran gadai janji. Kadar pengetalan maksimum yang boleh dikenakan koperasi membayar 1% sebulan dari nilai marhum. Gadaian semula dilaksanakan dengan gadai janji boleh menggadaikan barang-barang yang dicagarkan upah yang serupa dengan keadaan pembiayaan, dan simpanan jangka panjang dijelaskan secara terperinci. Penebusan ialah secara terperinci penyesuaian dengan pembiayaan baru. Penebusan ialah penggadai berhak menebus marhumnya pada bila-bila masa lebih awal tamatnya gadai janji atau lanjutan tempoh yang diberikan oleh koperasi. Jualan atau lelangan ialah apabila pajak gadai tidak membeli marhumnya dalam tempoh yang ditetapkan, koperasi berhak menjual atau melelong tanah. Sebilangan lebihan penjualan atau lelong yang belum dilaporkan oleh gadai janji di dalamnya tempoh tidak kurang dari 2 tahun akan dibayar kepada akaunten negara, dilaporkan sesuai dengan peruntukan Akta Wang Tidak Dituntut 1969, Akta 370. Promosi aktiviti ar-rahnu ialah koperasi memastikan penggunaan bahan dan brosur iklan dan promosi produk ar-rahnu jelas, adil dan tidak mengelirukan atau mengandungi unsur penipuan. Waktu perniagaan dan sekatan-sekatan ialah koperasi menjalankan perniagaan dan menerima semua barang emas sebagai bidak dari jam 8 hingga 18 waktu bekerja. Yang lain tempoh tersebut boleh dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan melanjutkan lagi perbezaan ar-rahnu dan pajak gadai konvensional. Pertama, tidak mengenakan kadar faedah. Perkara ini membawa kepada perbezaan utama antara ar-rahnu dan pajak gadai konvensional kerana pada perjanjian pinjaman yang dikaitkan dengan sesuatu ganjaran dari bukan pada gadai itu sendiri. Pinjaman yang diberikan tidak dikenakan faedah kerana dianggap terdapat unsur riba berdasarkan perjanjian ar-rahnu. Pajak gadai konvensional menggunakan faedah sebagai sumber hasil kepada pembiaya dan perkara ini amatlah dilarang oleh Islam. Yang kedua, perbezaannya ialah nilai gadaian tidak akan menurun. Nilai gadaian tidak akan menurun berdasarkan ar-rahnu. Nilai gadaian bagi barang yang ingin ditebus semula tidak menurun dan kekal sama serta tidak berlaku penyelewengan. Sebarang masalah di mana barang kemas seperti rantai emas apabila ditebus dinilai sebagai kurang berat atau pendek sedikit pada sebelum digadai tidak akan berlaku. Yang ketiga, perbezaan ialah lebihan wang gadaian dipulangkan. Jika peminjam tidak berupaya untuk membayar pulang hutang yang ditangguhnya apabila tamat tempoh perjanjian, peminjam akan diberitahu melalui atau dimaklumkan tentang barang gadaian berasa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan wang daripada jualan gadaian akan dipulangkan kepada peminjam. Perkara ini disebabkan nilai pinjaman oleh peminjam adalah lebih rendah dari nilai barang gadaian. Yang keempat faktornya ialah barang kemas disimpan dalam keadaan selamat. Semua barang kemas yang dijaga oleh peminjam kepada pembiaya untuk skim tersebut adalah berada dalam keadaan selamat. Pembiaya akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab atas barangan kemas yang diberi oleh peminjam. Peminjam tidak perlu risau peminjam tidak perlu risau akan penjagaan barang kemas mereka sepanjang berada di pihak pembiaya. Seterusnya ialah
Caj perkhidmatan yang rendah berbanding pajak gadai konvensional. Caj perkhidmatan ditawarkan oleh Arhanu ialah rendah berbanding pajak gadai konvensional di semua pengurusan Arhanu. Terdapat pengurusan oleh pajak gadai konvensional yang melanggar undang-undang dengan bel atau memaksa peminjam memberikan wang pendahuluan serta turut mengenakan kadar caj perkhidmatan yang tinggi. Perbandingan antara kadar caj yang dikenakan oleh Arhanu dan pajak gadai konvensional boleh dirujuk pada jadual di bawah. Seperti yang anda lihat pada jadual di bawah ini, jumlah penebusan bagi Arhanu Bank Rakyat ialah RM1,376.90, manakala pajak gadai konvensional jumlah penebusannya ialah RM1,456. Ini menunjukkan pajak gadai Arhanu Bank Rakyat lebih memuaskan berbanding dengan pajak gadai konvensional. Yang keenam, tiada unsur penipuan sewaktu melakukan timbangan. Arhanu tidak mempunyai unsur penipuan sewaktu melakukan timbangan. Pemberi gadaian juga tidak bimbang akan mengenai penipuan-penipuan yang kerap berlaku sewaktu timbangan dibuat. Perkara ini disebabkan di dalam Arhanu, unsur penipuan semasa timbangan dibuat tidak akan berlaku dan nilai timbangan ialah tepat dan jelas akan ditunjukkan kepada peminjam. Yang ketujuh, tempoh masa pembayaran semula yang munasabah. Sebuah pajak gadai Islam seperti Arhanu boleh beransur dengan pelanggannya mengenai tempoh masa untuk membayar semula wang pinjaman yang telah dipinjam oleh peminjam. Tempoh masa membayar semula wang dipinjam yang diberi oleh pembiaya adalah munasabah dan boleh diterima pakai oleh semua pihak. Perkara ini adalah berlainan berbanding kebanyakan pajak gadai konvensional yang turut meminta peminjam agar memberikan wang tambahan sekiranya mereka terpaksa atau ingin melanjutkan tempoh masa pembayaran semula wang pinjaman mereka. Yang ke-8, notis akan diberikan kepada peminjam mengenai upacara lelongan. Di sini, pihak peminjam yang menggadaikan barang kemas akan diberikan notis sehingga 3 kali oleh pihak pembiaya sekiranya barang gadaian peminjam akan dilelongkan kerana tempoh masa membayar semula wang pinjam mereka telah tamat. Ini untuk memaklumkan kepada pihak peminjam agar mengetahui bahawa tempoh masa membayar semula yang ditetapkan oleh pembiaya kepada peminjam telah tamat dan barang gadaian peminjam tersebut akan dilelongkan. Dan yang terakhir, memberi peminjam nilai gadaian dengan kadar yang sepatutnya. Ini berbeza dengan pajak gadai konvensional yang mengenakan kadar yang tidak betul. Perkara ini berpunca daripada Akta Pemegang Pajak Gadai yang tidak mempunyai nilai tara atau kriteria untuk mengenai gadaian 14 tersebut secara tetap. Berdasarkan Arhanu, pembiaya akan memberi nilai gadaian yang wajar dengan barang gadaian yang digadai oleh peminjam. Perkara ini kerana Arhanu merujuk kepada dua konsep syariah yang utama iaitu Arhanu dan Al-Wadiyah Ayat Damanah dan menggabung kedua konsep tersebut. Arhanu ialah bersandarkan kepada mekanisme di mana suatu barang berharga dijadikan sandaran yang terikat dengan hutang berjaga yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat diteruskan oleh peminjam. Al-Wadiyah Ayat Damanah berdasarkan pada simpanan barang berharga dengan jaminan. Setiap simpanan turut dikenakan caj upah simpanan. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Perkhidmatan Arhanu masih dihadapi dengan pelbagai masalah menjadikannya masih tidak dapat ditandingi menguasai pinjaman gadai janji tradisional. Menurut statistik BNM, iaitu Bank Simpanan Malaysia, pada tahun 2004, pinjaman gadai janji konvensional menguasai hampir 82% pasaran jumlah pinjaman yang dikeluarkan adalah RM1.5 bilion, sementara pinjaman gadai janji Islam hanya menguasai 15% pasaran dengan nilai pinjaman RM275 juta. Menggunakan Arhanu untuk isi semangat dan nilai Islam daripada keadilan, pastikan produk ini tidak mengandungi riba. Soalan gabungan berganda unsur-unsur perjanjian yang satu ini penting untuk dibincangkan kerana Islam sangat penting menekankan keterusan dalam kesimpulan kontrak. Unsur gharar dapat dikeluarkan dari perjanjian sekiranya subjek kontrak dinyatakan secara terperinci 16 sehingga semua keraguan diselesaikan dan ketidakpastian mengenai spesifikasinya. Seterusnya, isu kekurangan badan induk dan garis panduan komprehensif untuk memantau operasi sistem ini juga diperlukan mereka berbincang dan mencari jalan penyelesaian.
Mengikuti peraturan sistem perbankan terjina adalah batasan utama pembangunan dan pelaksanaan kewangan Islam. Produk Ar-Rahnu ini dapat mencapai kepatuhan yang tinggi terhadap undang-undang syariah bukan sahaja bergantung pada tipuan undang-undang untuk entah bagaimana menghalalkan produk ini pada dasarnya riba atau disebut halal syariah. Ada yang berpendapat bahawa sistem kedai janji Islam dan konvensional adalah satu institusi yang sama, dibezakan hanya dengan namanya. Semua persoalan kajian dan pembahagiannya penting untuk penjelasan bagaimana istilah Ar-Rahnu digunakan dalam sistem muamalat di Malaysia. Itu sahaja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampailah kita ke kesimpulan. Sistem pajak gadai adalah sistem pinjaman berbentuk cagaran dan telah lama digunakan. Sistem pajak gadai dimonopoli oleh golongan yang berpendapatan rendah bagi mendapatkan tunai segera dan mempunyai prosedur yang mudah. Sistem Ar-Rahnu ialah pilihan alternatif dan paling terbaik bagi mereka yang berpendapatan rendah sebagai sumber kewangan berbanding pajak gadai konvensional yang hanya ingin menguntungkan pihak pembiaya semata-mata sehingga membebankan peminjam. Sistem Ar-Rahnu juga adalah satu cara yang digunakan oleh peniaga secara kecil-kecilan di pantai timur. Ar-Rahnu boleh menjadi sumber utama bagi modal perniagaan dan diterima ramai oleh orang ramai dalam perniagaan harian. Ar-Rahnu boleh menjadi asas ekonomi bagi mengukuhkan pembangunan sosioekonomi bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana, dan ia selari dengan prinsip koperasi. Ar-Rahnu merupakan kontrak yang membawa keuntungan kepada kedua-dua pihak di antara peminjam dan pembiaya kerana tiada unsur riba yang dilarang oleh Islam. Ar-Rahnu juga mengenakan caj yang rendah dan menilai dengan kadar yang sepatutnya berbanding pajak gadai konvensional. Ar-Rahnu adalah di antara penyumbang kepada pembangunan sesebuah ekonomi negara umat Islam. So kita tahu betapa pentingnya Ar-Rahnu. Jadi sampai di sini sahajalah.